Kev, you are my friend. Your friend, right? We are three stooges. Yes, you can give me $5. Okay. Masa kita jumpa Kev, kita jumpa kat mana-mana minum, kita ngetik. Itulah kalau boleh lepas ni kau dah tertengok ni semua calling-calling lah. Gua sentiasa ada kat studio punya. No problem je, boleh cari gua. Assalamualaikum sahabat Maya Ajab Besar TV. Syukur Alhamdulillah berjumpa lagi kita di siri perjalanan Rockers Ajab Melissa, Rockers Terror Tak Terror, siri yang ke-53. Saya ditemani lagi oleh Bob Constant, Bob Constant TV di studio Bob Powerhouse Musical Studio yang terletak di Bandar Tun Razak. Okey, untuk siri yang ke-53 ni menceritakan daripada, bukan sambungan daripada siri 52. Siri 53 ni menceritakan kepada kisah yang saya alami sekarang. Siri terbaru, Bob. Siri terbaru. Kisah saya telah dikeluarkan daripada kumpulan Melissa. Mungkin Bob pun baru tahu hari ni, baru dia dapat tahu. Jadi saya kena buat satu pencerahan di sini. Apa yang berlaku di perjalanan saya yang terbaru dan terkini. Kisah dia bermula pada suatu hari. Saya berjumpa dengan Kev. Saya berjumpa dengan Kev di sebuah restoran di Pandan Jaya. Jumpa dengan dia, lama dah tak jumpa kan. Dia pun baru kahwin masa tu. Dia cakap dia pindah KL nak berjumpa, cerita sembang. Dia kata nak buat balik kumpulan Melissa. Jadi saya pun kecil tapak tangan, niru saya tadahkan. Gua jam. Gua jam jap. Pasal tiba-tiba lu cerita benda ni, gua jam jap. Itulah yang sebenarnya, Bob. Okey. Bob mungkin dia tak tahu. Saya pun cakap dengan dia, Bob, jom pergi buat konten untuk siri Perjalanan Rockers 53 kat studio Bob. Ingatkan nak sambung kisah yang siri 52, tapi tak. Saya nak menceritakan siri yang terkini yang saya hadapi sekarang. Saya telah dikeluarkan daripada kumpulan Melissa. Bob pun agak terkejut, saya pun baru tahu. Jadi kisah dia bermula pada lebih kurang 25 bulan 12 kalau tak silap saya. Masa tu saya jumpa Kev di Pandan Jaya di sebuah restoran. Sembang-sembang dengan dia nak buat balik kumpulan Melissa. Jadi saya pun rasa gembira lah bila buat cakap macam tu, nak buat balik Melissa dengan Ozzy, dengan Kev, dengan Ajak, line-up asal. Jadi kecil tapak tangan, nyiru saya tadahkan. Saya pun rasa gembira. Saya pun call Bob masa tu kan. Bob pun datang. Bob datang. Lepas tu, lepas bincang-bincang itu semua dah okey. Dah bercakap lah yang sudah tu sudah lah. Kan, kita lupakan yang lama, kita buka buku baru di tahun 2022. Masuk nak tahun baru, seminggu lagi tahun baru. Okey, 2022 kita start buat Melissa. Kan? Kita buka buku baru. Yang lama kita buang, kita cerita buku baru dengan line-up asal. Lepas tu kita bersurai lah. Tapi lepas tu Kev datang studio Bob datang. Lepas tu buat konten kan. First time. Buat konten dengan dengan Bob, dengan Kev, dengan Radio OAG. Ada OAG ada. Dengan OAG lah, dia buat satu konten untuk channel dia. Jadi Bob punya dalam dia buat channel, dia upload satu konten. Alhamdulillah channel Bob dah menjadi sekarang channel Bob Constant TV kan. Jadi nanti support channel Bob Constant TV. Jadi kat situ bermula tercetusnya lah macam persahabatan balik. Kita bersatu kembali. Kev pun dah okey datang, kita dah bertiga, dah rapat balik kan. Sampai tu hari lu bawa gua pergi tolong jual baju. Okey, cerita dia macam ni, Bob. Lepas jumpa Kev hari tu, dia ajak saya pergi iCafe Biker Station di Sungai Buloh. Dia ajak saya, dia kata, "Ajak jom pergi iCafe." Dia kata, "Jeff ada sana, gitaris kau." Gitaris React. Baru. Masa tu belum tahun baru lagi. Sambut tahun baru. Untuk show untuk sebab tahun baru tu. Kisah dia bermula macam ni lah. Dia ajak pergi iCafe untuk tengok Jeff, tapi saya malam tu saya tak dapat sebab masalah kesihatan. Keesokan harinya saya pergi dengan Kev. Pergi jumpa Omar Kira, jumpa Brother Kidat, pemilik iCafe, sembang-sembang. Lepas tu dia ajak jamming. Saya dengan Kev pun jamming lagu Melissa. Tiba-tiba ada seorang budak, nama dia Eddie Granger. Dia naik pentas, dia terus nyanyi lagu-lagu Melissa. Jam lagu Melissa. Jadi kat situ Omar Kira tertarik. Lepas tu Brother Kidat pun tertarik. Dia kata buatlah show malam tahun baru, mini jam. Masa tu saya dengan Melissa, saya dengan Kev je masa tu. Jadi dia cakap, okey, dia boleh nyanyi, dua gigil boleh main drum.
Jadi bagi kita bercakap praktis malam tahun barulah kita buat showcase. Mana Bob jual ball t-shirt kan. Jadi itulah bermulanya tercetusnya Melissa nak comeback. Malam tahun baru buat comeback Melissa tu. Tu nampaklah satu macam semangat lah kan. Semangat cantik lah kan. Memang tengok Bob pun semangat tu. Bob pun happy tolong jual t-shirt semua. So malam tu pun berjaya kan. Umar pun ada sana kan. Kau happy lah Umar malam tak jumpa Umar Kira ada sana. Okey kawan kan. Walaupun suara Eddie sangkut-sangkut sebab dia praktis 3 hari direct. Mana mampu nak nyanyi apa kan. Jadi malam show tu dia macam lontar-lontar mic itu sebab dia praktis direct 3 hari. Macam rushing lah tempat tu. Tapi apa pun syukurlah showcase tu berjaya. Terima kasih kepada Doi Gigil dan juga Eddie Granger yang menjayakan showcase Melissa Mini Jam pada malam tu. Okey. Selepas pada show tu Bob, Kev ajak saya pergi ke Warisan Hall untuk buat satu showcase di Warisan Hall di Sejangkang. Ya. Jadi dalam masa tu saya pun buat satu konten. Kita orang, saya, Eddie Granger dengan Kev pergi ke Warisan Hall Sejangkang bincang dengan Wak Hir untuk buat satu showcase Melissa lah di Warisan Hall. Macam konsert tertutup lah. Jadi dah bincang-bincang dengan Wahir, bincang-bincang dengan dia, dapat tarikh 20 hari bulan Februari akan datang. Mana lebih kurang lah 20. 20 mana lebih kurang sebulan akan datang lah. Jadi bila confirm show, masa tu kita bincang-bincang dengan Wahir, dia kata kalau boleh pakai 2 vokalis, iaitu saya pergi cadangkan Wak Dan dengan Eddie Granger lah. Jadi masa tu Wak Khair pun setuju pakai 2 vokalis. Mula-mula dia usulkan pada saya Ucup apa tanpa rupa apa? Ucup penyanyi tanpa rupa apa tu? Yalah. Apa lah. Mula-mula nak pakai tu, tapi dah bincang-bincang saya ambil keputusan pakai 2 vokalis, Eddie Granger dengan Wak Dan. Jadi Kev pun dah bincang-bincang dengan Kev. Dia pun suruh saya jumpa Wak Dan. Saya pun dah pelawar Wak Dan kan. Pelawar Wak Dan, jumpa Wak Dan, dah orang kata datang meminang lah untuk menjayakan show kumpulan Melissa di Warisan Hall. Kisah ni bermula apabila suatu hari tu Kev memaklumkan pada saya dia nak pakai 2 bassist. Dia nak pakai 2 pemain bass, iaitu saya dengan Tam. Tam ni kawan Kev, dia duduk dekat Raub. Hadirnya Tam ni waktu masa tu selepas arwah Razim meninggal, Kev ada ajak buat form satu Melissa dengan penyanyi Arif Keluan Mas. Jadi dalam projek tu kami merangka 2 buah show. Satu di Gamma Rock House, satu di G Tower. Tapi keadaan terlalu rushing dengan Arif yang tak cukup praktis, masih tak hafal lirik. Jadi saya cadangkan pada Kev supaya konsert tu ditangguhkan lah. Kita bagi praktis betul-betul lah sebab Melissa kan. Takkan nak main macam rushing-rushing sangat. Yalah betul. Tapi yalah disebabkan sebab tertentu konsert tu tetap dijayakan dan saya tarik diri di saat-saat akhir. Satu kesalahan besar saya buat Bob. Sepatutnya saya tak buat perkara tu. Jadi itulah kesilapan punca dia. Mungkin sebab Kev ni dah hilang kepercayaan pada saya. Jadi untuk show di Warisan ni dia nak panggil Tam untuk side by side dengan saya. Mungkin atas menghargai jasa baik Tam sewaktu saya meninggalkan kumpulan Melissa, Tam join dengan Melissa, mungkin sebab itulah. Tapi dengan cara ni saya pun ada hak saya dalam Melissa. Saya tak bersetuju. Saya memang tak bersetuju dengan cara tu. Memang saya tak bersetuju lah. Saya pun memang tak nak lah. Saya tak nak. Jadi masa tu Kev memaklumkan kepada saya kena open minded, jangan ada sentimen apa-apa. Ini sekadar Tam ni sekadar undangan. Jadi Ozi pun setuju, dia kata kalau boleh panggil Tam sebagai satu penghargaan lah. Jadi saya pun ada hak saya memang tak setuju dengan cara tu lah. Dia ada hantar apa-apa kan? Dia ada hantar mesej lah mengatakan yang kalau boleh nak ambil Tam apa untuk side by side, saya tak setuju. Dari situ ada satu perselisihan faham lah. Lepas tu saya cakap dengan Kev, kalau boleh, kalau nak buat macam tu kita open minded, masing-masing open. Saya pun nak panggil seorang gitaris undangan lah. Saya saja kan, sebab dia boleh panggil Tam, saya pun nak panggil seorang gitaris. Itulah berpunca satu perselisihan. Satu perselisihan faham lah. Punca dia lah buat jadi satu punca. Ya ke? Perselisihan faham. Lepas tu saya pun teruskan kerja saya jumpa Dan, pinang dia, cakap semua dengan Dan. Saya pun siap buat konten dengan Dan.
Lepas tu keesokan hari ni saya bagi tahu Kev yang saya dah jumpa Dan, nak bagi tahu dia lah call kan. Apa dia tak angkat phone, saya WhatsApp semua, dia tak reply, tak ada apa, lebih kurang dalam 3 hari lah dia tak reply apa-apa. Kalau tak setiap hari memang dia call. Kami selalu berbual dalam telefon tiap hari. Lepas tu dia hantar mesej pada saya, mesej yang menyatakan, dia kata dia tak call saya pun, dia mesej saja. Kata, okey Ajak, aku tetap dengan keputusan aku harap kau respect keputusan aku. Cakap macam tu. Tentang vocalist sementara ni, aku nak seorang je. Dia kata, pakai Eddie Granger. Jadi saya pun dah terlanjur jumpa Dan. Tak apalah, lepas saya jumpa Wak Dan, saya explain pada dia balik lah. Sebab dia pun dah tahu kan hal ni jadi macam ni. Basis aku terpaksa buat keputusan untuk pakai Tam. Okey lah, itu keputusan dia kan. Tam dah bantu aku dan Ozzy banyak show sebelum PKP. Last minute dia pun bantu Melissa untuk cover 15 lagu. Okay. Jasa dia tak boleh diketepikan sebab dia dah kami muktamadkan sebagai basis ganti engkau di hari engkau buat masalah yang dulu-dulu tu. Buat masalah masa tu lah yang sebut tadi tu, show di Gamma Rock House dengan G-Tower yang dengan Adik Keluar Mas. Selalu tak ada sana tu. G-Tower tu gua ada pergi. Dan tak ada kan. Memang plan tu memang saya main dengan Melissa, tapi maksud saya tarik diri di saat-saat akhir. 2 buah show tu, satu di Gamma Rock House, satu di G-Tower. Saya tarik diri dengan keadaan yang menyebabkan saya tarik diri itu, memang saya terpaksa tarik diri. Tapi saya tak perlulah pembesarkan isu ni. Nanti dia akan jadi satu salah faham kan. Tapi memang saya terpaksa tarik diri, bukan saya tarik diri sebab suka-suka atau saya acuh tak acuh. Tapi memang satu kesalahan lah. Mana-mana band pun kalau last minute tarik diri memang tak bagus lah. Tapi apapun dia ada pengganti kan. Okey, itu kesalahan saya minta maaf. Saya manusia biasa, saya kadang lakukan silap di mana-mana jua kan. Saya bukan, saya hebat mana kan. Saya manusia biasa, terror tak terror, okey tak okey kan. Saya cuma lakukan apa yang termampu. Jadi saya minta maaf kat sini, itu kesalahan lama saya. Jadi sepatutnya perkara ni tak timbul kalau nak buat yang baru kan. Tapi bagi Kev mungkin dia dihantui perkara-perkara silam. Jadi timbullah perkara ni. Kalau seperti yang belum boleh jumpa dengan Bok hari tu kan, kata nak buat baru, yang lama kita lupakan, kita buat yang baru, mungkin perkara ni tak timbul. Tapi tak apalah, Kev dia berhak lah nak buat macam tu kan, sebab benda ni kami bersama mengalami. Jadi permasalahan jadi macam ni lah. Kami meneruskan Melissa bukan kerana nak glamour, tiada apa pada glamour, dan bukan kerana duit sangat pun, cuma sebab aku pengasasnya. Memang dia pengasasnya dan saya pejuangnya. Kev dia mengasas Kembang Melissa, jumpa Tutup Bunyi Melissa, dan saya pula memperjuangkan daripada album pertama, album kedua, album ketiga, dan album yang keempat saya terbitkan sendiri. Di mana keempat-empat album tu saya yang ada, walaupun yang lain-lain aku pecah, saya tetap ada. Saya memperjuangkan Melissa dan Kev adalah pengasasnya. Dan kerana aku pemuzik, bukan YouTuber macam kau, dia kata. Ya, selagi pun mungkin dia rasa diri dia pemuzik dan saya YouTuber dan tak boleh main muzik, mungkin itu tak apalah. Mungkin dia tengok kat situ kesibukan. Kesibukan kan. Jadi macam Ajak ni dah tak serius dalam muzik. Dia tengok saya kulukile siang malam cari konten. Jadi mungkin dia kat situ nampak saya ni dah tak serius dalam muzik. Saya lebih kepada saya punya channel. Saya nak bina platform saya sebenarnya untuk muzik juga sebenarnya. Tapi dalam masa yang sama sekarang ni kan nak buat apa-apa pun perlukan satu platform. Jadi platform dia adalah channel. Kalau dulu kita ada company, kita ada syarikat rakaman, kita ada PR, kita ada label. Dia yang promosikan apa urusan career muzik kita. Kita buat je. Sekarang kita perlu ada channel. Di channel itulah kita boleh menjalankan kita punya kerjaya kita. Jadi mungkin kat sini ada perselisihan faham lah. Mungkin fahaman Kev dia nampak saya nak jadi YouTuber terus. Dah tak fikir pasal muzik. Tak apalah, dia lah. Dia berhak fikir macam tu kan. Pendapat masing-masing kan, Bok kan. Lepas tu dia kata, sekarang ni pun kau dah berjaya dengan kau punya channel, bukan kerana main bass, dia kata. Hanya dengan konten kau je, view dan subscriber banyak dah. Kau pun sibuk siang malam. Betul lah apa yang cakap tadi. Lepas tu tambahan kau pun ada maklumkan kepada aku gitar bass tak ada. Memang saya dah tak ada gitar bass. Gitar bass saya semua saya dah jual. Cuma ada satu gitar bass Yamaha hitam lah. Tapi ada lah. Walaupun tak sehebat gitar-gitar saya yang dulu. Mungkin sebab tu dia dah nampak macam saya macam tak serius dalam muzik. Tapi tak apalah. Saya apa pun saya tetap hormati keputusan Kev. Hormati tindakan dia demi persahabatan, silaturahim dengan kawan-kawan kan.
Lepas tu dia kata kau sibuk siang malam cari konten. Okey. Jadi cuma satu je sekarang. Dia kata cuma satu je. Kev cakap, soal band Melissa, aku minta kali ni kau respect keputusan aku. Okey Kev, aku respect keputusan kau. Aku masih ingat, kalau tak kerana kau mungkin Melissa tak wujud, sebab kau jumpa aku hari tu dekat Downbeat Studio kan, kita buat Melissa apa semua. Yelah, itu aku respect kau. Jangan ada sentimen. Okey, tak ada sentimen. Kalau boleh aku nak kawan terus dengan kau kan. Aku nak kawan sampai bila-bila. Walaupun aku tak ada dalam Melissa, aku terus nak berkawan dengan kau. Kalau boleh kita bekerja sama. Kalau aku nak kita dulu macam satu family kan. Kita macam aku, kau dengan Bob ni dah macam adik-beradik kan. Aku usah senang kita dulu macam mana kan. Kalau kau nak buat band, buatlah band baru dengan nama baru. Ajak Melissa Band. Dia kata itu belum terfikir lagi lah. Belum terfikir lagi pun aku nak buat band baru pakai nama Ajak Melissa Band. Mungkin Ajak Melissa and Friend tu mungkin lah, sebab saya tak terfikir pula nak buat satu band yang tetap pada keadaan zaman sekarang kan. Mungkin kita buat untuk Bob punya single, mengicik saya seorang gitaris, seorang drama, buat mungkin Mok punya ke, kita buat satu single, mungkin Wakdan ke, mungkin Eddie Granger ke kalau dia berminat. Saya lebih memandang ke situ lah apabila saya dah tak ada dalam Melissa. Jadi saya terus muzik dalam muzik juga menolong lah mesti. Lebih pada Ajak Melissa and Friend lah dah kalau ni kan. Ajak Melissa and Super Friend ke, and Friend ke, tak kisah. Macam tu lah kalau buat Ajak Melissa Band ni mungkin tak lah. Be gentle, dia kata. Dengan pakai dua gitaris dan vokalis Wakdan. Dia suruh pakai dua gitaris dengan gitaris Wakdan. Tak apalah, itu masih belum terfikir. Mungkin dengan Wakdan ni buat pun suka-suka lah, band project lah. Tak ada macam nak buat macam buat Melissa lah. Tak mungkin lah. Tapi kalau menjadi, alhamdulillah. Apa risau, dia kata, nama kau kan glamour dan terkenal dah, dia kata. Viewers dah, subscriber pun banyak, dia kata. Soal band Melissa, aku harap kau faham dan memahami serta hormat keputusan aku. Okey, aku hormat keputusan kau kan. Depan-depan kamera, depan-depan orang, depan-depan semua orang, aku hormati keputusan kau. Aku tak suka wujud dua band Melissa. Sekian, thank you. Baik, saya tak akan buat band Melissa selain daripada Melissa yang kau wujudkan sekarang. Original. Yang bimbang lah. Betul. Aku akan teruskan dengan aku punya lagu-lagu yang tak jadi dengan Arwah. Dengan Arwah ada banyak buat lagu. Bagi gua nak buat Melissa pun dah serabut kepala otak. Band Melissa ni dulu nak satu kan. Lepas tu kau nak buat aku. Tak payah. Jadi bagus juga. Bob ni lama dengan Melissa. Daripada nak ikutkan pada pewujud ni Melissa lah. Bob ada lah. zaman saya jumpa dengan Kev, zaman kami susah payah, Bob ada. Lepas tu kami terpisah, Melissa dah tak ada. Lepas tu ni nak buat comeback balik. Jadi Bob ni memang kena ada kat sisi saya. Bob kena sentiasa ada. Sayang macam mana itu ketentuan kan. Kita 3 ekor jalan saja macam monyet kat town nak balik ke apa. Kita orang ni bertiga dah macam Three Stooges. Dah macam Three Stooges. Nak ikutkan sentimen sedih saya memanglah sedih gila. Mau tak sedih gila. Kev datang nak buat Melissa 2022. Saya kecil tapak tangan nyiru saya tadahkan. Tiba-tiba jadi perkara macam ni. Jadi mana tak kecewa. Kita nak balik jalan. Siapa yang tertinggal jauh, Kev. Sedih betul lagi kan. Aku tak boleh. Jadi kat sini kalau boleh, sebab dia pun tak call, tak ada macam satu press conference yang mengatakan saya dikeluarkan daripada Melissa. Jadi dia pakai hantar mesej macam ni je. Jadi saya buat macam ni je lah cara. Saya pun nak kena cerahkan keadaan, pencerahan. Tak nak suatu masa nanti bila show Melissa, Ajak dah tak ada. Kenapa basis lain? Ajak ni tak habis-habis buat hal dengan Melissa. Saya tak nak macam tu. Jadi inilah dah lebar panjang dah saya terangkan kat sini. Jadilah inilah dia situasi yang sebenarnya. Soal t-shirt apa semua masih berjalan seperti biasa. Kilang t-shirt tu dikeluarkan di sebuah kilang di Bukit Pelutong dan siapa saja boleh menjual t-shirt tersebut. Kalau siapa nak jual yang bersama dengan Melissa. Baik Faris, baik Kev, baik Ozi, baik keluarga waris Arwah Ustaz Razi boleh menjual t-shirt Melissa. Saya pernah letak nama-nama kat kilang tu. Boleh order dengan harga yang tertentu dan dijual dengan
harga yang tertentu untuk peminat-peminat Gempala Melisa. Jadi t-shirt tak ada persoalan. Kev boleh jual t-shirt, Ozzy boleh jual t-shirt, Faris boleh jual t-shirt, Faris Ar-Razi pun boleh jual t-shirt. Siapa yang mampu? Siapa yang mampu dan siapa yang berkeinginan. Siapa yang mampu mengeluarkan modal. Boleh saja. Boleh dipromot di channel masing-masing, di Facebook masing-masing. Macam tu bolehlah order dengan Ozzy, dengan siapa saja yang terlibat dalam Melisa. Itu soal t-shirt lah. Jadi soal persahabatan ni saya nak kalau boleh Kev, aku nak kalau boleh kita berkawan lagi Kev ya. Ya, kita berkawan. Aku terpaksa buat terbuka macam ni sebab caranya macam kau dah tak nak jumpa, tak nak berbincang, kau main-main hantar macam ni kan, teks. At least kalau kau jumpa aku sit, cerita gentleman, face to face, terangkan, mungkin aku tak siarkan di channel ni kan. Tapi bila keadaan macam ni aku nak hubungi kau pun dah mungkin susah, call pun tak dapat, tak apa. Tapi yang penting kita terus berkawan Kev. Kawan dengan kita, dengan Bob ada lagi, aku ada lagi kan. Persahabatan tu lagi penting Kev. Itulah. Kalau boleh lepas ni kita berkolaborasi lah. Aku harap nanti show kat Warisan Hall aku boleh datang sana buat konten, bukan untuk kepentingan channel aku, tapi untuk promote band. Raya nak dekat Kev. Main-main. Untuk promote band Melisa. Aku dengar ajak cerita ni, aku bukan ni, aku pilu, aku sedih. Aku tak ada mak apa ni kan, dia cerita ni aku tak jam. Aku terbiar betul sekali dia tunjuk aku ni baru aku tahu. Tapi tak apalah, masing-masing dah tua kan, masing-masing dah profesional bagi gua kan. Ajak pun dengan rela hati tak apa. Dia terima keadaan seadanya. Banyak buat salah Bob. Banyak dia salah tapi dia terima kesalahan itu, alhamdulillah. Tapi okey, dia tak bagi gua sebelum dulu kita bersama Melisa ni nak buat satu band pun serabut ide kata ni nak buat, memang tak ada lah, memang macam tu lah, semua dah tua dah, hari zaman macam tu je habis kan. Jadi tak apalah ajak pasti buat punya single itu tak apa, itu pun tak tepi dulu. Sekarang ni cerita pasal ni hari ni malam ni, dulu pun dah tarik diri slow-slow alhamdulillah. Yalah. Tapi kawan je nak kawan, mesti kawan, kita kawan, tak apa kawan. Kita doakan Cap dengan dia nak buat ni, kita bantu. Persahabatan tu mahal ya. Kita bantu, tak apa, ajak pun rela. Ajak pun rela. Persahabatan tu mahal. Tak apa, bagus. Ozi pun sebenarnya aku dengan Ozi aku tak jumpa lagi. Yalah. Dengan Ozi aku belum jumpa lagi. Dia sekarang PDRM Kuantan kan, dia sibuk. Tapi dia boleh komit dengan, dia boleh bagi komitmen dengan Melisa, syukur Alhamdulillah lah. Okey lah, bagus lah tu. Kalau macam tu okey lah. Tapi tu dia lah buat tarik aku cakap okey lah, apa ajak pun bagus, profesional, terima elok. Okey pun aku cakap macam tu pun sedih lah, macam tak apa. Jadi kita kawan macam biasa. Call lah, ni angkat macam cakap balik. Kita kau teruskan dengan kering kau Cap, kau buat terus. Aku support. Tak apa. Ajak tak apa. Kau kawan aku, ajak kawan aku semua constant. Tapi kita tak ada masalah. Kan? Lu jalangan apa yang lu buat, okey, apa yang kita boleh bantu lu bantu. Ajak pun nak cakap aku, dia pun nak bantu. Dia tarik diri, betul lah kau pun cakap dia mengaku salah, dia pun dah takut. Tak apa. Dia takut benda tu terjadi lagi. Kalau terjadi 3 memang tak best lah. Jadi tak apa, dia tarik diri. Pasal tak apalah, nampak pun kau sibuk kan. Dia berhak Bob, Kev berhak menaruh tidak kepercaya pada saya sebab saya dah lakukan perkara yang sama. Dia pengasas 2 kali lagi. Dia pengasas. Dia segalanya dia kat situ. Dia pengasas. Masa yang dulu kita bergaduh sekejap, masa Paris masuk kan. Dia kata pasal pun kecewa juga, aku pun kecewa juga pasal dia pengasas, dia hilang. Tapi dia kesorangan. Kan dia balik kampung kan, masa tu isteri pun meninggal kan. Tu pun sedih kat dia. Tapi berapa lama lepas tu dia jumpa dia balik. Macam biasa, lepas tu hilang balik macam tu lah. Tapi sekarang lagi jumpa balik, nak terpisah balik. Aku minta tak nak pisah lah. Dah puas. Walaupun masih keadaan yang korang dah okey semua, tiba-tiba ni, tapi kita masih kawan lah. Last itu aku tolong kau lah jual baju kan. Kat SKP tu aku tengok Cap pun gitar baru dia. Semangat lah dia, aku tengok dengan muzik aliran dia pun bagus. Semangat dia kuat, bagus. Tapi bab-bab dalaman tu aku tak tahu lah korang being band kan. Dalam cerita apa aku tak tahu lah. Saya dah puas dah memperjuangkan Melisa daripada album pertama. Saya bersama Kev, Ar-Razi, Ozzy. Album kedua, Ar-Razi tinggalkan Melisa kan.
Lepas tu diikuti dengan Ozzy, tinggalkan Melissa. Saya masih perjuangkan masa tu saya dengan Faris. Pernah kita orang ambil Black Wings. Nanti saya akan diceritakan di siri perjalanan Rockers yang akan datang. Saya panggil Black Wing, masuk Black Wing pun masuk dia disingkirkan oleh kumpulan Wing, masuk dia ambil Georgette kan. Masuk saya bersama Wing, saya, Faris dan Black buat Melissa balik tapi gagal. Macam-macam saya perjuangkan Melissa. Bukan nak mengungkit saya punya perjuangan, tapi saya nak ceritakan yang saya pun dah memperjuangkan Melissa habis-habisan. Sampaikan album ketiga rilis dengan penyanyi Singapura. Ya. Masa tu tiap-tiap tahun, tiap-tiap akhir raya, Ustaz Razi, arwah Ustaz akan cari gua. Walaupun dia tak bersama Melissa. Tiap-tiap tahun dia akan datang Kuala Lumpur, dia akan cari gua. Ya. Dia akan datang tiap-tiap hari, dia balik kampung dia. Lah. Dia balik kampung dia sini. Apa mana rumah kampung dia? Kampung dia di Jitra. Tak, ni kat rumah isteri dia di Semenyih. Ni dulu dekat sini. Dekat Taman Lensing, Ceras. Dulu kat situ. Dia setiap tahun dia akan balik sini, dia akan datang jumpa gua. Jumpa gua, cuma arwah tak pernah datang. Sini pernah datang. Nyanyi sekali sini. Tiap-tiap tahun dia datang jumpa Bob. Tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun dia akan datang. Itulah. Dia akan cari gua. Masa tu saya dah nikah, saya memang duduk di Pahang, memang susah nak jumpa. Ya. Masa tu kita dah tak lama, tak adalah dia datang lepak, beraya dengan gua tiap-tiap tahun. Sampai satu hari tu yang kau janji dengan dia kan. Pasal gua terhad sibuk tak keluar kan, orang dah booking semua, memang gua tak boleh keluar. Aduh, tiba malam tu, tapi aku pergilah tengok arwah dekat pukul 4 pagi. Yalah, masa dia meninggal tu kan. Aku pergi. Pukul 4 pagi aku pergi dekat sana. Dekat hospital tu kan, buat tengok dia. Okeylah Kev, kau pun berhak menaruh tidak kepercayaan pada aku. Kau pun berhak. Tak apa, aku faham. Aku dah buat silap banyak kali dengan kau. Jadi apapun kita jagalah persahabatan kita. Mungkin kita dah tak boleh bersatu dalam Melissa. Semoga Melissa berjaya dengan apa kau punya perancangan. Dan aku tak tahu apa yang aku nampak sekarang. Aku nak bina dulu channel aku. Itu je lah. Jadi pada peminat-peminat kumpulan Melissa, follower Ajak Melissa TV, support terus kami. Kev akan berjuang dalam muzik rock. Saya juga akan berjuang dalam seni muzik. Tak kira dalam muzik apa, tapi dari kongsian pengalaman, mungkin dengan lagu-lagu single terbaru, perjalanan masing-masing dalam arena muzik masing-masing. Tapi kita tetap support kawan-kawan. Macam gua punya friendship gua, gua tak kisah lu orang siapa, tapi lu kawan gua akan jaga. Gua tak kisah baik Ajak, baik Cap lu kawan gua, orang lama gua. Lu dengan gua siapa, gua tahu. Ajak dengan gua siapa. Kita dah macam satu family beberapa tahun yang lalu. Kan? Jadi benda ni kalau dah jadi balik baru ni gua dah macam happy. Yalah, ramai yang happy, bahagia, gembira, support. Nampak Melissa ni satu band yang boleh bersatu, tapi sayangnya sama juga menyusul seperti band-band lain. Tapi bukan kita nak ikut. Tak dapat nak dielakkan, macam mana? Aku dah rasa dah jadi macam apa benda ni akan jadi band-band jadi macam sama je benda ni kan. Macam dua orang ni pakat ke sana ni pakat. Aku kata kau nak buat konten kau buat main-main ke benda ni kan. Ini kalau Man Channel tahu dia geleng kepala tepuk dahi terus. Dah ada dia gelak-gelak kau ni apa masalah ni. Kalau Man Max tahu dia pun mesti geleng kepala. Ajak kamu macam aku juga, jadi tak nak lah jadi sekarang ni. Dan jadi benda akan memang jadi macam tiap-tiap benda tu akan terjadi. Tak dapat nak dielakkan. Tak dapat nak dielakkan, perkara ni tetap berlaku kan. Jadi kalau boleh benda-benda yang lama tu kita lupakan. Yang lama tu kita tak boleh buat apa dah. Yang lama tu kita lupakan, buat yang baru kan. Tapi hak masing-masing bawa Ya, betul. Jadi itulah setakat ni perkongsian saya untuk perjalanan rocker saya yang terkini. Saya ceritakan sebab untuk pencerahan. Tak ada press conference, tak ada apa. Saya buat pencerahan di channel saya. Jadi lepas ni tak adalah spekulasi yang mengatakan saya tinggalkan kumpulan Melissa ke, saya sibuk dengan saya punya urusan dan saya terpaksa cari basis gantian seperti yang saya war-warkan di episod yang sebelum ni kan. Saya ada cakap saya lepas ni mungkin tak dapat bersama Melissa, saya mungkin akan cari satu basis gantian. Sebenarnya itu tidak, itu bukan, itu satu kesilapan saya nak menutup segala-galanya daripada perkara yang berlaku. Tapi hakikatnya sepatutnya saya tak boleh buat macam tu. Saya guna buat satu pencerahan. Ya, hakikatnya sebenarnya memang Kev sudah tidak ada kepercayaan pada saya dan dia tetap mengambil satu pemain bass baru gantian yang boleh dipercayai, dan maka saya pun telah dikeluarkan daripada kumpulan Melissa. Tapi dia ajak alhamdulillah dia
mengalah, dia terima. Okey. Apapun saya nak Tak kita mau bergaduh berkawan. kan? Gua pun terpanjat pasal lu cerita kat gua terpanjat. Tapi bila dah cerita elok, lu pun dengan tenang cerita semua, benda ni semua okeylah, gua faham lah. Jadi gua tak boleh nak cakap cap nak satu lu apa ni, tak boleh, gua tak boleh. Yalah. Pasal benda ni ditunjuk lu punya kesalahan, ni benda semua okey betul. Tapi bukan betul lah, maksud gua betul yang dia bercerita, luahkan, dia bercerita tu lagi jiwa dia, betul lah. Lu pun okey, lu pun mengaku lu pun ada sibuk, lu pun ada, lu takut benda ni akan terjadi. Dia hantar secara teks macam ni kan. Jadi saya memang saya boleh kongsikan lah. Suka bila saya buat pencerahan sikit lah, mungkin kalau dia call saya jumpa face to face, jumpa sit down, cerita secara gentleman hal yang sebenar, walaupun niat singkirkan saya, dia cerita maaf Ajak, aku terpaksa gugurkan kau daripada Melissa dengan cara macam ni, itu pun saya boleh terima. Saya bila buat, jadi kalau macam tu mungkin kita akan buat satu konten untuk pencerahan untuk semua follower kan, peminat-peminat semua kan. Tapi bila buat macam ni, saya buat satu pencerahan macam ni je lah. Banyak gua apa tu macam mana Bob, tak boleh nak cakap. Tapi kalau lu dah terima elok cerita seadanya, okeylah, tak apalah Jack. Jadi Cap pun best kepala dia, tak apa. Lu teruskan Gap, bagi gua berdoa lu baik, tapi kita masih ngam. Jumpa gua, call gua sama-sama nak lu mesti okey. Brotherhood, Kev, you are my friend. Your friend, right? We are three stooges. Yes, you can give me $5. Okay. Masa kita jumpa Kev, kita jumpa kat mana-mana, minum, kita ngetik. Nanti itulah kalau boleh lepas ni gua dah tertengok ni semua, calling lah. Gua sentiasa ada kat studio punya. No problem Jap, lu boleh cari gua. Lu nak buat band baru ni, kalau kat KL ni datang praktis tempat gua. Macam biasa kita boleh bincang. Gua ada 2-3 lagu gua nak bagi kat lu. Gua ada untuk lu punya band, insya-Allah. Tapi tak apa. Sabar. Tapi lu gentle. Gua suka cara lu elok ni. Pasal kita bukan budak-budak lah. Kita dah tua. Kita dah boleh dapat ke WSP lah. Banyak dia. Itulah. Jadi jangan lupa like, subscribe channel Ajak Besar TV, support channel ni untuk memperjuangkan muzik rock Melayu tanah air kan. Untuk peminat-peminat muzik rock Melayu tanah air, insya-Allah saya akan buat satu single kita akan berkarya lagi lah. Jadi like, subscribe, share pada semua kawan-kawan. Jadi teman-teman yang lama dalam muzik, insya-Allah. Channel Ajak Besar TV, channel Bob Constant TV. Bob pun sekarang nak jadi YouTuber. Jadi saya mesti kena support kawan saya ni. Kecil-kecil je, tak pasal-pasal. Pun kalau nak jadi YouTuber pun kita boleh support. Kita support kan? Semua support semua kan? Kita semua jadi YouTuber, semua orang tak ada, semua jadi YouTuber. Tengok kan. Dengan konten masing-masing. Macam kita tak ada KWSP. Kita tak ada apa-apa je. Kita nak buat apa? Kita ada, saya duduk di SP je, Sebang Perai. Okey. Jumpa lagi. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Teruskan.